Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sambung hari itu sampai ini kan jumlah pelaburan kan. Iya. Oke, jumlah pelaburan. Latihan. Oke, ini rumusnya. Yang hari itu saya begitu pasal anuan peratus. Bisa kalau peratus itu kalau nilai pulangan. Kalau jumlah pulangan dalam bentuk uang dalam RM lah. Kalau limitan nilai pulangan ini dalam bentuk peratus. Oke. Nomor 3 belum jawab kan? Nomor 3 kan? Oke, ini masih lagi dalam pelaburan. Masih dalam simpanan dan pelaburan. Oke, pada 1 Januari 2018, Rahim melabur dalam amanah saham Bumi Putra sebanyak 4.000 unit bernilai RM1 unit. Bagi tahun keuangan berakhir 31 Desember 2018, ESB membayar dividen sebanyak 8%. Berapakah dividen yang diterima oleh Rahim pada tahun tersebut? Sekarang ada 4.000 unit. Sekarang dia ada? RM 4.000. Dia ada RM4.000. RM4.000 itu apa? Itu adalah jumlah pelaburannya. Kan? Ya, seberapakah 8% daripada 4.000? Jumlah pelaburannya 220. pelaburan sama dengan 4.000 unit. 4.000 unit darab dengan RM Jumlah 1 kan? Dapatlah RM 4.000. Iya. Oke, so dia punya berapa kali dividen yang diterima oleh Rahim pada tahun tersebut? So dia bicara SB dia bayar dividen sebanyak 8%. So dividen yang diterima sama dengan RM 4.000 darab 8%. 8%. Dapatlah 320. di satu-satunya ini. Darab 8%. Dapat 320. 310. 300 RM. RM 320. Oke. Paham? Sekarang kalau dividen darab berapa saham yang kita ada dalam bentuk duit lah, maksudnya berapa ringgit nilai saham kita darab dengan 8%. Berapa peratus punya dividen? 8% ini tinggi nih. Ini tinggi nih. Biasa kalau tahun ini kah? Tahun lepas kah? Berapa tahun lepas? Tahun ini kah? Tahun lepas ke 5-6% kah? Kalau 8% nih setahun ini kira tinggi sudah. Jaranglah ada pelaburan begitu. Habis sudah soalan? Ada lagi. Dijelaskan hubungan antara risiko, ini belum kita jawab kah? Belum kan? Jelaskan hubungan antara risiko dengan pulangan dalam pelaburan. Semakin tinggi risiko, Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pulangan. pulangan dalam pelaburan. Risiko ini maksudnya berapa kita laburkan. Kalau semakin banyak kita laburkan, maksudnya semakin banyaklah kita punya risiko kan. Sebab kalau kita melaburnya tidak semestinya untung, kadang-kadang rugi. So kalau kita banyak labur, maksudnya kalau dia rugi, kita pun akan banyak rugi. Kalau dia banyak untung, kita pun banyak untung. Potensi risiko dalam simpanan di bank adalah sifar berbanding dengan pelaburan. Jelaskan pernyataan ini. Betul. Betul. Kenapa simpanan di bank risiko dia kosong?
Sebab dia tidak risiko. Ya, dia tidak risiko. Sebab kita simpan tuh, paling kurang kita akan dapat apa yang kita simpan balik. Dia tidak akan berkurang. Misalnya kalau simpan 10.000, kita akan dapat 10.000. Tidak akan kurang daripada itu. Kalau bank untung mungkin kita dapat lagi dia punya interest ataupun dia punya bunga dia. Kalau bahasa kalau Islamic banking dia panggil hibah, hadiah hibah. So kita tidak akan simpan 10.000 tahun ini, tahun depan kita hanya boleh keluarkan 9.000. Nah, itu maksudnya rugi. So dia tidak akan berlaku begitu. So itulah disebut sebagai sifar risiko. Ini sini adalah sifar. Kemudian pelaburan. Kalau pelaburan dia boleh untung, boleh rugi. So dia punya risiko adalah kerugian. Mengapakah amanah saham mempunyai tahap kecairan tinggi? Kenapa? Saya ada buku teks. Ada buku teks? Ada. Boleh sila buku teks. Tinggal jawabannya. Mengapakah amanah saham mempunyai kecairan tinggi? Tahap kecairan. Boleh ditunaikan dengan serta merta. Iya, kita boleh withdraw, kita boleh keluar kita punya duit dalam amanah saham. Bila-bila kita mau. Maksudnya kalau kita keluar begitu saja. Apa buku teks siapa jawabannya? Itulah. Boleh keluarkan bila masa. Oke. Hartanah mempunyai potensi risiko yang rendah. Jelaskan. Sebab dia ambil masa bertahun untuk orang beli. Bukan, ini pasal risiko. Risiko ini maksudnya kalau kita beli hartanah tuh, jadi kita beli dia 1 juta kan. So risiko dia mungkin dia turun harga. Oke, adakah berlaku begitu? Tidak. Sebab secara kalau sekarang nih apa yang berlaku sekarang lah. Harga rumah, harga tanah, harga bangunan kedai, semuanya tidak pernah turun. Kan? Dia naik setiap tahun dia akan naik, setiap tahun dia akan naik. Jadi sebab itu dicakap hartanah mempunyai potensi risiko yang rendah. Jadi kenapa harga rumah sentiasa naik? Sebab harga barang. Sebab harga barang. Itu salah satunya, tapi itu bukan sebab utama dia. Ya, sebab harga barang ini contohnya kalau harga barang naik, harga macam kita mau beli semen, mau kita beli apa lagi, besi, beli cermin, beli atap, beli semua pun meningkatkan. So itu salah satunya, tapi itu bukan dia punya sebab utama dia. Apakah sebab utama dia? Kenapa rumah makin meningkat harga dia? Sebab pelaburan. Sebab pelaburan? Gaji. Sebab gaji? Bukan. Kalau gaji di Malaysia ni jarang naik ya. Kalau rumah sentiasa naik. Terus ini mengapakah? Pelaburan di Malaysia. Sebab? Pelaburan. Apa sebab itu? Pelaburan di Malaysia bukan miskin. Apa? Pelaburan di Malaysia. Pelaburan di Malaysia? Macam mana? Pelaburan di Malaysia? Miskin. Apa tadi soalan saya? Kenapa? Apa tadi soalan saya? Kenapa harga rumah boleh naik? Oh, kenapa harga rumah naik? Oke. Kenapa harga rumah boleh naik? Salah satu sebabnya adalah permintaan. Kalau orang ramai minta rumah, dia akan naik harga. Kalau orang mau banyak. Ini biasanya berlaku di bandar-bandar lah. Macam harga rumah di KK berbanding dengan di kampung-kampung lebih mahal kan? Sebab di kampung ini dia kurang orang. Kalau di bandar ini dia banyak orang. So semua orang ini dia bersaing mau dapat rumah. Ya, so apa yang developer boleh buat, dia akan naikkan harga lah. Sebab orang masih sanggup beli kan? Sebab orang bersaing. Okay, itu salah satunya. Kedua ini adalah inflasi. Pernah dengar inflasi? Namanya inflasi. Tidak. Inflasi ini kamu selalu beli kuih apa? Kamu selalu beli kuih apa? Goreng pisang. Goreng pisang.
Okay, sekarang kalau RM1 berapa biji goreng pisang? 6. 6 biji. Kalau masa dulu kecil-kecil kan, sekolah rendah lah. Kalau RM1 goreng pisang tu, ini satu pisang kan. Dia potong kan, dia akan jadi begini, dia akan jadi begini. Okay, RM1 dulu sama dengan 5 biji begini. RM1 goreng pisang. Kalau sekarang kan dia potong kan. Lepas itu dia kira 1 sampai 6 kan. Potongan tu itu 6 RM1 kan. Kalau kami dulu ini satu pisang, satu biji pisang tu. Dia potong mungkin 3 4 begitu, dia jadi macam begitulah, dia buka begitu bunga. Itu 20 sen. Kalau dulu. So kalau ambil itu RM1 ada 5 begitu. Kalau beli RM2 itu penuh lah kita punya plastik. Kalau dulu. Okey, so peningkatan harga dia masih RM1, tapi barang dia makin sedikit sudah. Okay, itulah inflasi. Maksudnya barang makin mahal. Tapi barang itu saja, tapi untuk kita dapatkan jumlah yang sama kita perlukan banyak duit. Inflasi. Paham? Inflasi ini kita punya nilai duit kita itu makin turun. Itu inflasi. Maksudnya duit kita RM1 itu kita hanya, kalau tahun lepas kita beli 2, tahun ini kita hanya beli 1 saja. Inflasi setiap tahun akan berlaku, semua negara berlaku. Cuma yang membezakan sama ada dia tinggi ataupun rendah. Macam kenaikan harga barang kan, kenapa harga barang naik? Sebab inflasi. Okey, seterusnya. Encik Osman mendirikan sebuah inap desa di atas lot tanah yang dibeli dengan harga RM250,000. Kos keseluruhan mewujudkan inap desa ini berjumlah RM500,000. Right. Okay, so dia bilang dia buat homestay atas satu tanah. Di atas tanah itu dia beli RM250,000. Kan, gitu kan? Iya. Kos keseluruhan bagi mewujudkan inap desa ini berjumlah RM500,000. Okay. Okay, apakah jenis pelaburan dilakukan oleh Encik Osman? Apa jenis pelaburan dia? Ada 3 jenis pelaburan. Saham, amanah saham, hartanah. So, apa jenis pelaburan yang lebat? Hartanah. Asal melibatkan bangunan, tanah, semua itu kita panggil pelaburan hartanah. Nyatakan potensi risiko, pulangan dan kecairan atas pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman. Apakah risiko dia? Rendah kan? Okay, pulangan dia? Tinggi. Dan tanah pulangan dia tinggi. Sebab sentiasa naik harga kalau hartanah. Kecairan dia? Kecairan dia rendah. Sebab apa masih kecairan? Maksudnya kalau kita mau jual balik, kalau kita mau convert, kita mau tukarkan kita punya pelaburan itu dalam bentuk cash. So, hartanah kalau kita mau jual balik, dia akan mengambil masa. So, semakin masa yang diambil untuk jual balik itu lama, maksudnya dia semakin tidak cair. Kalau cepat dia cair. Contoh macam saham, kalau kita mau uang kita jual balik saham kita akan dapat duit. Itu kecairan tinggi. Okey, difaham? Okay, pada pendapat anda, adakah pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman merupakan satu langkah bijak? Berikan justifikasi jawapan anda. Iya. Iya. Kenapa? Berdasarkan situasi ini. Kenapa kita cakap Encik Osman ini bijak? Ambil langkah yang bijak. Sebab ini potensi dia, risiko dia rendah, pulangan dia tinggi, kecairan dia rendah. Kecairan rendah ni bijak lah. Berilah. Okay, potensi risiko dia rendah, pulangan dia tinggi, kan? Jadi
Pelaburan yang bijak adalah kalau tidak punya risiko rendah tapi pulangan kita tinggi. Jarang kita akan jumpa pelaburan yang risiko rendah dia punya pulangan tinggi, jarang. Kalau ada itu maksudnya bagus. Biasanya kita akan dapat kalau risiko tinggi, pulangan tinggi. Kalau kita risiko kita rendah, pulangan kita tinggi, maksudnya itu pelaburan yang bagus. Oke, baca buku teks. Tindakan Anjikasman adalah bijak kerana negara kita memberi tumpuan kepada sektor pelancongan. Oleh itu, sesuai untuk mendirikan inap desa serta pelaburan dalam inap desa mempunyai risiko rendah. Risiko rendah. Sama kalau jadi pelabur nih, dia akan tengok yang macam tu, dia akan tengok keadaan ekonomi. Maksudnya kalau di tempat ni apa dia punya sumber ekonomi dia. Kalau contohnya di Kundasang apa sumber ekonomi dia? Pelancongan. Kan kalau di Kundasang. Kalau di Sempurna pun pelancongan. Kalau di mana lagi? Kalau di Kimanis, ya kan, ikut tempat tu. Pelabur tu biasanya dia akan sebelum dibuat pelaburan dia akan nilai lah. Tempat ni apa yang kita boleh menjadikan bisnes. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Okey, kita terus sampai ulang. Pemerataan. Okey, berikut adalah dua pelaburan cara. Okey, pemerataan. Jadi ini sebelum masukkan. Jadi pemerataan dalam pembelian saham. Ini maksudnya kita setiap satu tempoh masa itu kita beli saham. Contohnya kita mau beli saham Petronas lah. Petronas. Contohnya kita beli saham Petronas. So, pemerataan nih, kalau contohnya kita bulan ini kita beli 100, bulan depan kita beli 100 lagi, bulan depannya lagi kita beli 100. Dan setiap bulan ini harga dia akan berubah-berubah. Kalau saham itu begitu, dia akan berubah-berubah, dia tidak tetap dalam masa 1 bulan. Ada yang tetap lah, tapi jarang, biasanya dia akan berubah. Paling kurang sen-sen dia akan berubah. Isu pemerataan nih, kita beli begitu, kita beli berjadwal. Oke, jadi berapa harga beli yang kita beli itu berapa? Itulah dia pemurataan. Kita akan cari purata ya. Contohnya bulan pertama RM1, bulan kedua RM1,5, bulan ketiga RM1,30, bulan keempat RM1,20, bulan kelima RM2, contoh begitu. So, kita tambah semua itu kita akan bahagi berapa kali kita beli. So itu kita kira dia punya purata. Strategi pemurataan dalam pemilihan saham. Jadi kita sudah set saham mana yang kita mau beli. Lepas itu setiap bulan ataupun setiap beberapa tempo yang kita tetapkan kita akan beli saham sekian. So apa kelebihan dia buat begitu? Kadang-kadang kita akan dapat harga yang murah. Begitu, so harga dia akan naik turun. Kadang-kadang mungkin bulan ini kita beli RM1, bulan depan dia turun ke 90%, bulan depannya naik lagi RM1,20, terus turun lagi ke 80%. Okay, so kita akan dapat harga purata. Maksudnya kita kalau berbanding dengan kita beli sekaligus, kemungkinan kita akan beli di harga yang tinggi. Kalau pemerataan ini kita ada kemungkinan dapat harga yang rendah lagi. Oke, boleh paham? Oke, kalau buku teks apa dia buku teks? Pembelian saham setiap bulan ataupun berkala dan bukan sekaligus. Just ya. Nah, itu. Dia beli berkala, jadi ikut tempo masa dia, mungkin setiap bulan, setiap 2 bulan. Kenapa dibuat begitu? Sebab kemungkinan dia akan dapat harga yang lebih rendah. Kalau dia beli sekaligus, mungkin dia akan terbeli harga yang mahal. Sebab harga saham ini dia naik turun. Berikut ialah 2 orang pelabur yang melabur dengan cara berbeza. Oke, pelabur 1, Encik Derek melabur 24.000 secara sekaligus dengan membeli saham wawasan berharga RM2 seunit saham.
Encik Sulaiman mempunyai 24.000 dan melabur secara berkala dan konsisten sebanyak 2.000 setiap bulan dengan membeli saham wawasan. Okey, cuba kira berapa purata. Okey, cuba kira. Berapakah purata pelabur 2 ni bayar untuk dia punya saham? Ini sekaligus kan dia bayar. Ini dia pakai strategi pemurataan. So ini bulan pertama dia beli RM2, bulan kelas dia beli 117. Kan dia turun, dia ada naik, dia ada turun. Okay, coba kira. Kira. Berapakah purata harga saham yang dia beli untuk pelabur 2? Jangan mau kira. Okay, dia cakap Encik Sulaiman dia 24.000 kan, dia tetap 24.000. Dan dia akan bayar setiap bulan, dia akan beli nilai dia 2.000. Beli saham wawasan. Okey, so 2.000 ni kita akan bahagi dengan 2. Kan? 2.000 ni kita akan bahagi dengan RM2. So kita akan dapat, apa yang kita akan dapat? 1.000 unit saham kita. Kan? Ya. Ini pun bahagi juga. Kita akan dapat unit saham kita. Okay, so lepas tu kira berapa unit saham dia paling last. Berapa banyak unit saham dia dapat beli dengan dia tetapkan begini. Kalau ini okey, ini berapa unit saham dia? Yep. Encik Derek ni berapa unit saham dia dapat? 12. 12? 24.000. 1.200. 1.200 unit. Okey. Kira berapa unit Encik Sulaiman dapat? Bahagi semua tu kah? Dia setiap bulan dia belanja 2.000. Dia belanja berapa ni? Setiap bulan dia akan belanja 2.000 untuk beli saham. So ada bulannya ini, kalau ini bagi 2.000 dia akan dapat berapa ni? Dia akan dapat 1.000 unit kan? Ini dia akan dapat 1.000 kah? Berapa ribu unit? 2.000. Kira Encik Sulaiman Ni? ya. 1 unit. Ini 12.000 kan? 12.000 unit kan? Kan? 24.000 bagi RM2. 24.000 bagi 2. 12.000 unit kan? Bukan 1.200. Kan? 24.000. Ya, 24.000. So Encik Derek ni dia dapat 12.000 unit. Okay, so Encik Sulaiman ini dia pakai strategi pemurataan. Okay, so kalau kita mau kira berapa unit untuk ini, kita akan bagi 2. Setiap bulan itu kita akan bagi 2.000 bahagi harga dia. 2.000 bagi 2 kita akan dapat 2.000 unit. Okey, kira semua berapa unit dia dapat. Boleh faham? Kenapa 2.000? Kita sekarang mau cari Encik Sulaiman ni ya? Encik Sulaiman. So, Derek sudah dapat kan? Ini Derek. Dia ada 12.000 unit. Bahagi? Bahagi. Kenapa bahagi? Bahagi. Sebab dia peruntukan 2.000 kan? Harga dia RM2. So, kalau ada RM2, kalau ada RM2. Kalau kira unit sekarang. Iya, kira unit. Berapa unit Encik Sulaiman punya saham yang dia beli dengan strategi pemerataan? Semua. Iya, semua. Setiap bulan tu campur semua. Ada orang datang. Siapa datang? Kamu ada penis datang nggak? Saya tahu.
Kalau kamu dapat poin-poin, kamu kasih ini ya, kasih bundar saja. Ini guys ya. Berapa unit? Coba kira tuh. Berapa unit? 13 13.000. 13.000 13.270. Terus ini berapa? 13.000. 13.270. 270 unit. Iya. Apa jawaban di di buku? Ada dimension nggak? Soalnya kan 31 itu. Ini soalan 311 I kasih I. C. I. 13.270 unit. Kira Pelabur mana yang bijak? Dua E. ya dia bilang pelabur 2. Pelabur dua bijak kan? Hal ini karena Sebab dia cakap pelabur dua ini bijak sebab dia dapat beli saham dengan unit yang lebih banyak, kan? Paham? Sebab sini dua-dua pakai modal dia 24.000. Ini beli sekaligus, ini dia setiap bulan. beli ya setiap bulan. Strategi pemurataan. Yang namanya strategi pemurataan. So dia pakai strategi pemurataan ini dia dapat 13.270 unit. Tapi tidak semestinya begini ya. Tidak semestinya begini. Ada kemungkinan mungkin kadang-kadang ini dia mungkin buat begini dia akan dapat unit yang lebih rendah. Kemungkinan. Tapi dalam case ini dia dapat inilah. So ini maksudnya dia apa? Pandai lah. Oke? Kira macam ni guys. Kira. Saya kira macam ni. Bagi-bagi saja, betul. Kalau kita mau kira unit berapa dia beli, berapa duit kita bagi dengan harga, dapatlah dia punya unit, jumlah unit. Jadi paham? Ikhwan? Paham? Syuhada? Sapira? Rafiq? Sedikit, oke. Pelan-pelan. Oke, B. Hitung kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Encik Sulaiman. Sini Encik Sulaiman kan, pelabur 2. Oke, so dia dapat ini kan. Oke, so dia tanya berapakah harga seunit? Kos setiap seunit yang dia beli saham. Coba kita mengkira. Hitung kos purata. Oke, berapa? Hitung kos purata. Oke, berapa kos puratanya? Ini kosnya, kan? Sebab setiap bulan 2.000 kan? So 12 bulan sama dengan 24.000. Bagi dengan unit, berapa unit dia? 13.27 sama dengan 13.27
24.000 bagi 13.270. 1.80 1.8 kosong 0. 85 Oke, 0.81 dah itu siap. So purata si unit yang dia beli ini harganya sama dengan Rp1.81. Paham? So ini pelabur 1 dia beli Rp2 seunit. Kalau ini Rp1.81. Purata dia beli. Purata harga dia. Sebab itu dia dapat lebih banyak unit. Boleh faham? Kan? So, ini unit dia yang dilaburkan. Ini yang unit yang dia dapat. So, kira-kiranya harga setiap unit itu adalah Rp1.81. Oke. Dipaham? Ada soalan? Ya enggak? Dinyatakan kelebihan membeli saham mengikut strategi pemurataan. Apa kelebihannya? lebih untung. Apa? Lebih untung. Ini lebih untung. Macam mana dia lebih untung? Mana soalnya? Macam mana kalau kita ikut strategi pemurataan, macam mana kita beri lebih untung? Macam mana dia beri lebih untung? Kalau kita pakai strategi pemurataan. Ya, siapa? Ya, jangan kita beli lebih untung. Kemungkinan kita akan dapat harga yang lebih rendah macam ni. Ini kita pakai strategi pemurataan. So, ikut strategi pemurataan, purata harga yang dibeli setiap saham itu adalah Rp1.80. Berbanding ini. Ini bulan pertama dan Rp2. Kalau kita beli pakai pemurataan, kemungkinan kita akan dapat harga yang lebih rendah. Tapi tidak semestinya. Ada juga kemungkinan dia akan naik harga. Kalau dia naik harga, maksudnya kita akan dapat unit itu lebih sedikit lah. Itulah risiko kalau kita buat strategi pemurataan. Oke, beri paham? Oke, ada soalan? Sekarang kita terus ke soalan seterusnya. Oke, berikut ialah 2 orang pelabur yang melabur uang persaraan mereka. Pencen. Ya, soalnya jelaskan. Oke, diminta jelaskan tahap risiko pelaburan individu tersebut. Di pada pandangan Anda, siapa yang melakukan pelaburan bijak? Apakah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang melabur? Oke, ini situasi kita. Ini nampak? Iya. Oke. Ramasani. Nampak? Ini nampak? Rasamani. Rasamani. Rasamani kah? Iya. Ramasani. Menerima, boleh baca kan? Inci Rasamani menerima uang persaraan dari syarikatnya sebanyak 600.000. Beliau membeli satu lot kedai 2 tingkat di Bangis, Selangor dan menerima sewa bulanan sebanyak 3.500. Dia beli satu lot kedai 2 tingkat di Bangis. Encik Nick Izwan menerima uang pesan dari syarikatnya sebanyak 600.000. So sama. Beliau menyimpan 150.000 dalam akaun simpanan tetap di sebuah bank perdagangan dengan kadar faedah 4% setahun. Simpanan tetap. Okey, beliau juga membeli unit saham amanah bernilai 150.000. Pada masa yang sama, Encik Nick Izwan juga membeli saluran saham. Membeli saham di syarikat Cepat Maju bernilai 100.000. So, baki wang persaraan yang digunakan untuk membeli sebuah pangsa puri persaudaraan di Ampang dan menerima sewa sebanyak 1.200
sebulan. Jelaskan tahap risiko pelaburan kedua-dua individu tersebut. Oke, jelaskan tahap risiko. Rasamani dulu. Apakah tahap risiko dia? Tinggi. Dia tahap risiko dia tinggi ke rendah? Oke, itu siap. Apa jawaban dia? Oke, untuk Rasamani, dia tinggi ke rendah? Rendah. Rendah sebab? Sebab dia guna pelaburan hartanah. Hartanah. Lagi? Oh, itu siapa kan? Dia beli pelaburan hartanah siapa kan? Ya. Oke, siapa nih? Yang kedua tuh Nick Izwan. Ya, Nick Izwan ke mana? Risiko rendah juga. Rendah. Yang rendah tuh yang mana? Yang simpanan tetap kan? Iya. Simpanan tetap, lepas itu Hartanah. lepas itu hartanah, Sama amanah saham. amanah saham kan? Ya, lepas itu dia ada satu lagi saham. Saham risiko dia tinggi ke rendah? Rendah. Rendah, tidak. Saham ni dia sama ada tinggi ataupun sederhana risiko dia. Apa jawaban buku teks? Tinggi. Tinggi. Yang mana? Saham. Saham. Iya. Itu saya beritahu. Iya. Coba baca dia punya full jawaban. Teknik X1. Simpanan risiko rendah, hartanah risiko rendah, saham risiko tinggi. Saham risiko Tinggi. tinggi. Amanah saham? Amanah saham tiada sini. Jadi saya dimension. Yang mana saham dia rendah sedikit risiko dia berbanding saham. Kenapa? Kenapa? Sebab dia boleh tahap cairan dia. Bukan. Sebab amanah saham ni kita bagi kepada syarikat untuk laburkan. Yang syarikat ni biasanya dia ada analis dia kan, yang buat kajian pasal pelaburan saham, mana satu syarikat kita mau labur. Berbanding dengan saham, sejak saham ni kita yang directly invest. So, kalau kita directly invest, maksudnya mungkin kita kurang maklumat, kurang apa semua. Berbanding dengan amanah saham, dorang lebih banyak kepakaran. So dia punya risiko dia kurang sedikit lah berbanding dengan saham. Dengan hanya saham. Oke, beri paham? Boleh. Ada soalan? KB, pada pandangan anda siapakah merupakan pelabur yang bijak? Nick Izwan. Encik Nick Izwan. Encik Nick Izwan. Kenapa Encik Nick Izwan? Sebab dia banyak manfaatkan duit. Sebab dia? Ya, sebab Encik Nick Izwan. Sebab dia punya pelaburan dia lebih banyak jenis. Kalau satu tu tidak untung, maksudnya yang lain masih boleh untung lagi kan. Kalau Rasamani ni, contohlah bangunan tu tiada penyewa. Contoh tiba-tiba penyewa dia keluar, so dia akan hilang untung pelaburan dia. Kalau si Nick Izwan ni, kalau dia contohnya dia tiada penyewa, dia masih ada simpanan, dia masih ada saham, banyak dia ada banyak sumber untuk dia dapat pulangan pelaburannya. Kan? Apa jawaban buku teks? Encik Nick Izwan. Hal ini kerana jika ada sesuatu pulangan pelaburan merugikan, mungkin ada pelaburan lain yang boleh membantu. Begitu. Boleh faham. Boleh. Okay, apakah faktor yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang melabur dalam hartanah? Okay, kalau kamu melabur dalam hartanah, macam kamu beli rumah sewa, rumah kedai, apa yang perlu pertimbang? Satu, tempat. Tempat itu kalau kita mau buat rumah sewa kan, kita mesti cari tempat-tempat yang
strategik. Maksudnya contohnya tempat strategik ini adalah tempat Pendasan. yang ramai orang pergi sana. Begitu. Pendasang kalau pelancongan kan, apa tu homestay. Kita nak buat homestay di tengah hutan kan, yang tiada orang pergi. Kita nak buat. Kita buat tempat-tempat yang orang pergi. Apa jawapan dia? Di buku teks. Faktor ekonomi, politik, Ekonomi. kedudukan hartanah tersebut Ekonomi, politik, sama kedudukan hartanah kita. kedudukan hartanah jadi tempat. So kena ekonomi dengan politik. Kalau faktor ekonomi dengan politik, kalau politik ni biasa kalau kita syarikat-syarikat besar lah, syarikat-syarikat besar dia akan tengok dulu politik di sebuah negara tu stabil ke ataupun tidak stabil. Macam mana politik tidak stabil ni? Kalau kerajaan selalu bertukar, banyak kerusuhan, banyak demonstrasi apa semua, itu kerajaan tidak stabil. So kalau pelabur besar dia akan tengok tu. Kalau macam kita punya negara stabil, dia akan melabur. Ekonomi itu ya ekonomi lah, tempat tu macam mana? Tempat tu banyak pekerjaan kah? Ataupun ramai orang menganggur tempat. Kalau ramai pekerjaan, maksudnya tempat tu bagus. Sebab banyak duit yang berlegar-legar di situ. Okey, dipaham? Soalan last. Pada tahun 2015, Encik Wong dia membeli sebuah rumah dengan harga 540,000. Beliau membayar 40% uang pendahuluan dan bakinya dibayar melalui pinjaman. Setelah menduduki rumah tersebut selama 20 tahun, Encik Wong mengambil keputusan untuk menjual rumah tersebut dengan harga 900,000. So dia ada untung di ini memang keuntungan modal kan? Iya. Sebab jadi dia beli harga 550,000, dia naik pergi 900,000. Berikut ialah perbelanjaan yang terlibat. Okey, hitung nilai pulangan pelaburan Encik Wong. Okay, so jumlah angsuran bulanan yang dibayar, ini dia bayar. Ini yang dia bayar. Ini pun dia bayar, ini pun dia bayar, ini pun dia bayar. So lepas semua dia bayar ni baru dia dapat ini 900,000. Berapakah nilai pulangan pelaburan Encik Wong? Apa rumus nilai pulangan? Roy. Roy. Nilai pulangan Jumlah pulangan sama dengan ya, ini cantik tulisan. Nilai saya tulis pelan-pelan. Sama dengan jumlah pulangan bahagi dengan bagi dengan pelaburan awal. nilai